lalu lah, kenangan 35 tahun yang lalu. Ya, masa tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Jadi itu pertama kali pengalaman berjauhan dengan daripada keluarga. Pengalaman duduk di asrama. Jadi Kak Intan ingat lagi bilik dom Kak Intan di RBBB, Rumah Biru Bilik B. Masa tu masih lagi ada kelas tingkatan 1 di bawahnya ketika itu. Belum lagi berpindah ke depan masa tu. Masih lagi 3 kelas form 1 kalau tak silap. Kemudian memang terbayang-bayang pergi ke surau. Masa tu tak ada lagi surau yang terbina berasingan tu, masih lagi di rumah hijau kot kalau tak silap, blok yang belakang sekali tu. Jadi di situ ya terletaknya surau, dan memang sangat teringat kepada guru-guru di takyah ya. Contohnya Ustazah Siti Fatimah warden ketika itu. Kemudian teringat kepada pengetua ya, Ustazah Halimah, kemudian Ustazah Masniah, tak tahulah mungkin ada yang sempat bersama Ustazah tersebut, teringat cikgu bahasa Inggeris, cikgu sains adalah ya, yang ni cikgu matematik, cikgu Hani masih lagi teringat bagaimana ni. Dan alhamdulillah dengan ajaran didikan cikgu-cikgu tersebut ya, ustaz-ustazah tersebut, Ustaz Asmuni pun teringat belajar bahasa Arab ya. Jadi semua itulah yang meletakkan kita di kedudukan sekarang ya, ilmu yang mereka ni. Okey, jadi tajuk kita pada hari ini adalah menjadikan masa modal bernilai dalam kehidupan insan. Jadi memang kita sedia maklum ya, Allah kurniakan nikmat masa kepada kita ya. Masa adalah sesuatu yang modal ya, yang boleh kita gunakan untuk beramal ya, yang boleh kita gunakan untuk beramal dalam kehidupan kita. Jadi perbincangan kita adalah bagaimana kita nak jadikan masa tu betul-betul bermanfaat dalam kehidupan kita, betul-betul bernilai. Jangan kita jangan kita sia-siakan modal tersebut, sebab Allah dah berikan modal tersebut kepada kita ya, nikmat tersebut. Ini adalah kata-kata yang biasa kita dengarkan, masa itu seperti pedang ya, al-waqtu kas-saif in lam taqta fahuwa yaqta. Masa itu seperti pedang, jika engkau tidak memotongnya maka ia akan memotong engkau. Jadi kalau kita tidak berlumba dengan masa, memanfaatkan masa, jadi masa itu berlalu begitu saja, meninggalkan kita ya. Masa itu seperti emas, al-waqtu kaz-zahab. Kenapa ada kata-kata begitu? Sebab kita tahu emas tu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Malah sekarang ni ramai yang beralih kepada pelaburan dalam bentuk emas kan, sama ada jongkong emas ke, dalam bentuk wafer ke, dalam bentuk shilling emas ke, ataupun dalam bentuk barang kemas. Sebab begitu bernilainya, ketika kita sesak boleh kita gunakan. Itu antara kata-kata yang biasa dikaitkan dengan masa ya. Dan memang ada buku ya, ada buku karangan Yusuf Qaradawi, Al-Waqtu fil Hayatil Muslim ya, fi Hayatil Muslim. Memang buku tersebut pun telah diterjemahkan dan sangat cantik bagaimana Dr. Yusuf Qaradawi mengupas tentang masa, tentang kepentingan masa dan bagaimana kita memanfaatkan masa. Okey, seterusnya kita pergi apa itu masa. Ya, kita perlu kenal apa itu masa ataupun waktu ya. Jadi masa ni tidak boleh dibeli. Ya. Maksudnya kalau misal kata Kak Intan nak beli masa K.On. Supaya Kak Intan ada 25 jam hari ini. Jadi tak boleh dibeli. Okay. Ataupun K.On nak jual pada Kak Intan 2 jam masa, sebab K.On kata dah siap semua kerja hari ni. Jadi K.On nak jual dengan harga, dengan nilai 1 jam adalah RM200 contohnya. Jadi tidak boleh dijual ya. Tidak boleh disewa. Kita nak sewa masa tak boleh. Kita nak meminjam masa orang lain pun tidak boleh. Dari segi maksud supaya kita dapat lebih masa. Ekstra setengah jam, ekstra 2 jam, ekstra 3 jam, tidak boleh ya. Masa cepat berlalu dan tidak boleh berulang. Ya, memang tambah-tambah sekarang ni selalu kita dengar ungkapan orang kata ini dah hampir kiamat ni, masa cepat sangat berlalu. Rasanya kita hari tu
fasa pemulihan negara baru fasa 1, ni dah fasa 4 kalau di Selangor, KL, Putrajaya kan. Mula dah masuk sekolah dan sebagainya kan. Mula dah bekerja 100% di pejabat ya. Dan masa tidak boleh berulang. Cuma dalam fiksyen, filem-filem fiksyen memang ada filem nama filem yang Michael J. Fox tu. Time Tunnel yang itu kan. Back to the Future. Back to the Future. Tapi itu semua fiction sahaja. Tak boleh kita nak kembali kepada masa silam. Jadi bila dah berlalu satu-satu masa tu memang hilang. Tak ada dah. Ya. Masa ialah media untuk beramal. Maksudnya masa yang Allah berikan adalah ruang. Ya. Ruang dan peluang untuk kita buat amalan. Berapa banyak amalan, amal ibadah yang Allah syariatkan kepada kita seperti solat, seperti puasa, seperti zakat, ada berkait dengan masa. Kita ada solat zuhur, kita ada solat asar, kita ada solat maghrib, isyak dan seterusnya. Kan? Dia berkait dengan masa. Ada masa yang tertentu. Kalau kita tak tepati masa, tak mengikut masa tersebut, maka hilanglah. Jadi kita berdosa lah kalau kita solat di luar waktu. Kalau kita solat dah hujung waktu, dah kurang pahala kita. Jadi masa adalah ruang dan peluang untuk kita beramal. Ya. Masa ialah usia kita. Sekarang ni kalau Kak Intan dah 48 tahun. Kalau adik-adik semua beza 8 tahun. 40 ya? Oh, ingatkan 30-an lagi. 30-an lagi. Seronoknya kalau 30-an lagi. Itulah. Berkaitan dengan masa cepat berlalu, Kak Intan dulu, sebab kita santai-santai kan berbual je. Kak Intan dulu bila masa 20-an kata, lamanya nak masuk 30-an sebab nak bagi anak cepat sikit besar. Kononnya masa tu. Tapi bila dah dah masuk angka 4, angka 3 tu, lajunya. Bila angka 4 lagi laju. Rupanya kan 40-an. Rupanya Kak Intan sendiri pun dah nak masuk 5 series ya. Jadi masa ialah usia kita. Jadi bagaimana kalau kita menggunakan masa dengan baik, jadi maksudnya kita menggunakan usia yang Allah berikan. Dan kita tak tahu kan rahsia Allah sama ada kita ni sampai usia 60, sampai usia 65 ataupun boleh sampai usia kita 70 tahun kan. Semuanya dalam rahsia Allah. Cuma kita tahu umat Nabi Muhammad ni purata usianya adalah 60-an ya, 63, 65 dan seterusnya. Tapi memanglah ada kajian kan, disebabkan peningkatan taraf kesihatan negara kita, ada peningkatan jangka hayat, kita panggil kan, jangka hayat penduduk di Malaysia. Kemudian masa lebih bernilai daripada emas. Walaupun tadi Kak Intan kongsikan di awal tadi kata-kata al-waqtu kadzahab, tapi sebenarnya masa lebih bernilai daripada emas. Sebab kita tahu emas ni boleh dijual, boleh dibeli, ya, boleh digadaikan, tapi masa tak boleh. Sebenarnya masa lebih bernilai daripada emas. Dan masa Allah bersumpah dengan masa, iaitu dalam surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian ya, kecuali orang illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ya. Jadi kita akan lihat nilai masa dalam surah Al-Asr. Memang poster tu pun iklan tersebut, promosi tersebut memang ini kan berkaitan dengan surah Al-Asr. Jadi memang berkaitlah dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi Imam Syafi'i kata, bila menyebut tentang surah Al-Asr ni, kata Imam Syafi'i, surah ni cukup bagi manusia jika mereka betul-betul merenung dan mengamalkan tuntutannya. Maksudnya boleh jadi satu panduan hidup yang lengkap, maksud Imam Asy-Syafi'i ni ya. Jadi kerana apa? Di dalamnya terkandung ya, supaya kita tidak rugi, Allah sebut ada 4 perkara yang perlu kita buat, iaitu kita beriman, kita beramal soleh, kita berpesan dengan kebenaran, dan kita berpesan dengan kesabaran ya. Manusia tidak berada dalam kerugian jika mereka memanfaatkan masa dengan iman, amal, saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Jadi keimanan ni ya, ia memberi kekuatan pada kita.
Ya, iman ni, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, sebenarnya memberi kita kekuatan. Kekuatan menjalani kehidupan, kekuatan menghadapi takdir hidup, ya, dan memberikan kegembiraan sebab kita yakin bahawa ada hari hisab, hari pengadilan yang seadil-adilnya di akhirat nanti, dan kita lebih menghargai hidup kita. Memang hidup ni penuh dengan ujian kan, tak semua yang kita inginkan kita dapat dalam kehidupan ni kan, tak semua yang kita harapkan berlaku. Tapi bila kita beriman dengan sungguh-sungguh, ya, beriman dengan ilmu, beriman dengan sehingga membekas dalam hati, ia memberikan kita kekuatan. Keimanan yang menggerakkan amal kerana iman tidak bersifat statik dan beku, ya. Jadi iman ni sifatnya aktif, ya, dia tidak bersifat diam. Jadi dia, bila kita ada keyakinan, maka itu yang mendorong kita buat amal kebajikan. Bila kita ada keyakinan terhadap hari kiamat, bila kita ada keyakinan terhadap Allah, itu yang menyebabkan kita sentiasa memelihara diri kita daripada buat perkara dosa dan maksiat. Itu keimanan, ya. Kemudian yang kedua adalah amalan, ya, amal soleh. Jadi amalan yang berkat ialah amal yang masih berterusan walaupun telah mati. Ini adalah hadis yang terkenal kan, biasa kita baca. Apabila mati anak Adam, maka terputus amal daripadanya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Jadi kat sini kita lihat bagaimana kita boleh manfaatkan masa bila kita boleh fokus kepada amalan yang masih berterusan pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia. Apa contoh dia? Contohnya kita sedekah jariah. Apa contoh yang lain adalah bila kita ada ilmu dan kita share dengan orang, kita kongsikan, ya. Tak kiralah ilmu tu berkaitan dengan masakan ke, berkaitan dengan bisnes ke, berkaitan dengan motivasi ke, berkaitan dengan agama ke. Jadi itu semua adalah ilmu yang bermanfaat. Bila kita sampaikan pada orang lain, orang amalkan, jadi kita dapat pahala tersebut, ya. Anak soleh yang mendoakan. Jadi itu juga adalah amalan yang yang berterusan, ya, yang ada orang istilahkan sebagai pencen akhirat kita dapat, ya, walaupun kita telah meninggalkan dunia. Kemudian sabda Nabi, sesiapa yang membuat sunnah, betul ke ni? Okey, betul. Ingatkan takut terlangkau slide. Sabda Nabi, sesiapa yang membuat sunnah yang baik di dalam Islam lalu sunnah tersebut dilaksanakan sesudahnya, maka akan ditulis pahala untuknya seperti pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Sesiapa yang membuat sunnah yang buruk di dalam Islam lalu sunnah tersebut dilaksanakan sesudahnya, maka akan ditulis untuknya dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi ini boleh dikaitkan dengan apa yang dibuat oleh Bidadari Ta'iyah 94-98 ni, ya. Satu sunnah yang baik itu maksurat, bacaan doa Asmaul Husna. Jadi itu adalah sunnah yang baik. Jadi bila berterusan, mungkin ditiru, ya, mungkin diikuti oleh batch yang lain, jadi itu kita dapat pahala. Jadi amalan yang kita memilih amalan yang dapat berterusan pahalanya, ya. Kemudian yang ketiga adalah saling menasihati dengan kebenaran, ya. Jadi kita berpesan-pesan dengan kebenaran ni sebenarnya sangat sukar, ya. Sangat susah untuk kita buat kerana apa? Sebab kita ada hawa nafsu. Sebab hawa nafsu ni maksudnya aku nak tegur ke dia tersilap ni. Kita akan rasa alah malas lah, takkan dia dah tak boleh fikir. Kemudian mungkin ada kepentingan kita di tempat kerja. Aku nak tegur bos ni, aku nak tegur kawan aku, nanti bergaduh pula. Nanti menjejaskan markah penilaian prestasi pula. Mungkin ada berkaitan dengan tuntutan pekerjaan, mungkin ada rasa tamak dan juga mungkin disebabkan adat. Kita nak tegur, ini dah berakar umbi dalam masyarakat. Jadi ia adalah satu kita kata amalan yang susah, tetapi
bila kita buat, maksudnya kita tidak rugi, kita memang betul-betul memanfaatkan masa kita, ya. Namun ia dapat memastikan survival umat. Maksudnya kalau iman dan amal soleh tu lebih menyempurnakan diri kita sendiri. Jadi bila kita berpesan pada orang, menasihati orang dengan kebenaran, menyempurnakan orang lain. Maksudnya kita lihat bagaimana Islam ni dari segi menekankan kebajikan sosial. Kita tak selamat seorang-seorang. Kita nak ajak orang lain, kita nak pastikan orang lain juga dalam kebenaran, jadi kita tegur. Dan nak tegur ni bukan mudah seperti yang disebutkan tadi kan, mungkin ada kita rasa takut terjejas, kita ada risiko dibenci misal kata kan, walaupun kita cakap benda yang benar, orang kadang-kadang susah nak terima perkara yang benar sebab dah dibiasakan. Itu yang disebut kena biasakan benda yang betul kan. Okey, saling menasihati tentang kesabaran dalam mengendalikan hawa nafsu. Jadi yang keempat, yang terakhir dalam surah Al-As, bagaimana kita memanfaatkan masa, menjadikan masa modal bernilai dalam kehidupan kita adalah kita berpesan tentang kesabaran. Sebab apa? Memang tadi disebut tentang kehidupan kita ni ujian kan. Jadi contohnya bila kita nak buat ibadah, kita nak buat solat sunat rawatib, memang ada hawa nafsu kita yang berbisik, alah nanti dululah, kita kata ada rasa malas misal kata kan, kemudian bisikan-bisikan syaitan pun ada kata, engkau semalam dah banyak dah amal ibadah, hari ni rehatlah pula, kan, dia ada je bisikan-bisikan dan juga bisikan syaitan dan juga hawa nafsu tersebut. Mencegah kebatilan, ya. Jadi bila kita nak menegah diri kita daripada buat dosa, buat maksiat ni pun perlukan kesabaran. Kita perlu pujuk diri kita. Ini Allah dah sebut sebagai satu ancaman dah. Allah dah janjikan dah ancam dengan azab siksa. Jadi perlukan kesabaran dan juga menyelesaikan kesukaran hidup. Apa contoh kesukaran hidup kita? Mungkin kita diuji dengan kekurangan wang, mungkin kita diuji dengan rakan-rakan, mungkin kita diuji dengan majikan kita, mungkin kita diuji dengan anak-anak, ya. Jadi itu perlukan kesabaran. Tapi kesabaran ni kena faham, dia bukan kita pasrah menerima. Sabar ni maksudnya kita sanggup menanggung kesusahan tersebut dan kita berusaha untuk menangani dia. Bukan kita berpeluk tubuh sahaja. Sabar tu maksudnya kita ada inisiatif bagaimana nak menangani, bagaimana nak mengendalikan masalah-masalah tersebut, isu-isu tersebut. Misal kata bukan senang nak bangun qiyam kan. Jadi kita pun ada usaha untuk apa? Kita kunci alarm telefon kita, berderet sampai 6 alarm, sampai 5 alarm kan. Kita ada pukul 4.45, kita ada pukul 5, kita ada 5.10, 5 suku, dan ada usaha untuk kita tidur awal. Itu maksudnya sabar. Ya, sabar. Sabar ialah senjata paling efektif untuk mencapai tujuan, memaksimumkan kemampuan dan menyingkirkan rintangan. Jadi maksud sabar tu memang macam tadilah kan, nak bangun solat malam bukannya mudah, tapi kita ia adalah senjata yang paling ampuh, ya, paling berkesan. Okey, kemudian kita pergi yang bahagian yang terakhir. Dah hampir 8.30 ya. Sikit lagi mungkin dalam 5 minit. Cara menggunakan masa dengan optimum. Walaupun kalau adik-adik lihat poin di sini dia ada bercampur sikit, mungkin boleh ditafsirkan bila Kak Intan kongsikan, ada kata-kata ulama dan juga daripada hadis Nabi, ya. Jadi yang pertama sekali, cara untuk kita gunakan masa dengan optimum, ya, dengan sebaik-baiknya adalah pertama kita gunakan pada perkara yang bermanfaat. Ya, memang masa kita ni, kita ada masa ibadah, kita ada masa untuk diri sendiri, kita ada masa untuk family. Pastikan ni memang kita ada masa kita perlu rehat kan. Tapi janganlah kita terlalu lama tidur, terlalu lama rehat, terlalu lama menghadap handphone. Maksudnya handphone tu dalam keadaan tujuan untuk main game ke, tapi usia-usia kita dah tak main game kan, anak-anak kita lah. Kemudian dari segi mungkin kita
melayari FB ke, Instagram ke, tapi kita ada had masa dia. Itu maksud perkara yang bermanfaat. Tidaklah kita sibuk nak tahu apa perkara yang berlaku kepada artis sekian-sekian, begitu maksud dia. Kemudian merancang kerja untuk masa yang tersedia. Jadi kita rancang kerja kita. Misal kata hari ni hari Sabtu, apa to-do list kita, apa yang kita nak buat hari ini. Jadi bila kita rancang, insya-Allah masa itu dipenuhi dengan perkara yang perlu kita buat. Tapi kalau kita tidak merancang, kemungkinan kita pun jadi lupa apa yang kita nak buat, ya. Kemudian kita lihat cara menggunakan masa dengan optimum. Kita lihat contoh, ya, Rasulullah membahagi masa baginda kepada 3, untuk Allah, untuk keluarga dan untuk dirinya, ya. Jadi untuk dirinya termasuk baginda melayani, berjumpa dengan sahabat-sahabat, ya. Kemudian sabda Nabi, ada 2 nikmat yang banyak orang sia-siakan, iaitu nikmat sihat dan waktu lapang. Jadi kita biasanya hargai sihat kita bila kita sakit. Bila kita sakit barulah Allah banyaknya tak boleh buat, banyak kerja terbengkalai di rumah, banyak kerja di office yang terbengkalai. Begitu juga bila kita sakit barulah kita menghargai selera makan sebagai contoh. Waktu lapang juga, ada kalanya bila waktu lapang ni kita pun menunda-nunda kerja, kita tangguhkan kerja. Sedangkan pada waktu lapang lah perlu kita isi dengan sebaik-baiknya. Sabda Nabi lagi, amal apakah yang paling utama? Bagi dia bersabda, solat pada waktunya, berbakti kepada kedua ibu bapa dan berjihad di jalan Allah. Jadi solat pada waktunya merujuk kepada kita bahawa kita perlu menggunakan masa dengan sebaik-baiknya, sebab itu antara amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama di sisi Allah. Jadi itu menunjukkan bagaimana kita perlu tepati masa, ya. Okay. Kemudian Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani bercerita bahawa gurunya selama 20 tahun beliau melayaninya, tidak pernah beliau dalam keadaan lalai ataupun melakukan sesuatu yang tidak berfaedah. Ini kita mendapatkan inspirasi daripada ulama, ya. Bagaimana tak pernah anak muridnya lihat dia buat benda yang tidak berfaedah. Imam Malik menyatakan setiap kali beliau berkunjung ke rumah Ja'far bin Muhammad, ya, dia selalu berada dalam salah satu daripada 3 perkara, iaitu sama ada bila jumpa tu, bila datang ke rumah, sama ada dia tengah solat. Kalau dia tak solat, dia membaca Al-Quran. Kalau dia tidak membaca Al-Quran, mungkin dia berzikir. Jadi macam mana? Tak ada dia rehat saja-saja aja kan, santai saja, ya. Imam Syafi'i selalu membahagikan masa malamnya kepada 3. 1 untuk ibadah, 1 untuk ilmu dan 1 untuk tidur. Jadi itu bagaimana merancang masa ikut kerja. Jadi pekerjaan yang kita nak buat, jadi kita bahagikan masa tersebut, ya. Jadi macam Imam Syafi'i untuk ilmu tu maksudnya beliau gunakan untuk menulis, untuk membaca, ya. Begitu juga kita ambil inspirasi daripada sabda Nabi, rebut 5 sebelum datang 5, masa muda sebelum datang tua, masa sehat sebelum datang sakit, masa kaya sebelum datang miskin, masa lapang sebelum datang sibuk dan masa hidup sebelum datang mati. Jadi ini semuanya adalah gambaran, ya, bahawa Islam sangat mementingkan masa. Tapi kita selalu disebut, ya, dikata janji Melayu. Kenapa timbulnya perkataan janji Melayu? Sebab kita tak menepati masa. Kalau janji Melayu, kalau janji pukul 5, biasanya 5.30 sampai ke pukul 6. Bila tanya kat mana tu, on the way. Tapi sebenarnya on the way dia tu masih lagi kat rumah kan. Jadi kita sebagai Melayu Islam, jadi kita patut faham, ya, bagaimana Islam sangat mementingkan masa, ya. Ibnu Qayyim menyatakan masa ialah usia seseorang. Masa berjalan lebih cepat daripada awan. Ini kata-kata Ibnu Qayyim. Orang yang menghabiskan masa dengan sia-sia seolah-olah dia sebagaimana haiwan. Sebab haiwan ni tiada taklif kan, tak ada tanggungjawab, tak ada amanah. Sedangkan kita ada amanah sebagai hamba dan khalifah Allah. Kita sebagai ibu, kita sebagai isteri, kita sebagai pekerja, ya, ada kita sebagai anak, ya, ada amanah.
tanggungjawab yang kita ni. Jadi tak sepatutnya masa kita terbuang begitu saja. Manusia menghargai masa apabila datang dua waktu. Ini ada catatan ya dalam kitab, dia kata biasanya kita akan hargai bila menjelang sakaratul maut dan ketika di akhirat. Contohnya surah Al-Munafiqun ayat 10. Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat agar aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Jadi ketika sakaratul maut, manusia ni memohon kepada Allah supaya tangguhkan sebentar lagi supaya aku sempat buat amal. Kerana mereka tidak memanfaatkan masa dengan amal yang soleh. Kemudian yang kedua, ketika di akhirat, ahli neraka ketika berada di neraka, ahli neraka berangan untuk kembali ke dunia bagi melakukan amal soleh. Surah Fatir ayat 36 hingga 37. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, nescaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan apa yang kami kerjakan sebelum ni. Jadi dua keadaan, ketika sakaratul maut dan ketika berada di akhirat. Ahli neraka ni memohon untuk dapat kembali semula ke dunia. Beri masa lagi kan, dia minta masa. Sebab mereka telah mensia-siakan masa ketika kehidupan di dunia. Imam Hasan Basri, ini yang terakhir, menyatakan jauhilah sikap menunda-nunda sebab yang menjadi hakmu ialah hari ini, bukan hari esok. Jika memang esok milikmu, maka lakukanlah pada esok hari apa yang kamu lakukan pada hari ini. Namun jika esok bukan milikmu, kamu tidak akan menyesal atas kelalaian yang kamu lakukan pada hari ini. Jadi ini adalah satu ingatan yang keras daripada Imam Hasan Basri, yang ingatan yang tegas kita kata bagaimana jangan kita ada sikap bertangguh, menunda-nunda sebab hak kita adalah hari ini. Esok tak pasti adakah jadi milik kita kan. Kita tak boleh beri jaminan. Itu sebab kalau kita berjanji petang ni ke esok ke, insya-Allah dengan izin Allah Akhir sekali kata-kata ulama, berhati-hatilah dengan perkataan nanti sebab ia salah satu bala tentera iblis. Jadi kita kata nantilah, bila nak bertaubat nantilah dah tua. Bila nak kalau lelaki bila nak berjemaah di masjid nantilah bila pencen. Bila nak pergi kuliah pengajian nantilah bila dah pencen. Bila dah bersara dan sebagainya. Jadi ia adalah salah satu daripada tentera iblis supaya kita menangguh-nangguhkan, menunda-nundakan kebaikan kita, amal soleh kita, mungkin keinginan kita untuk menambah ilmu. Jadi kita kata nantilah bila anak dah besar, nantilah bila anak dah masuk universiti, nantilah bila kita dah lapang sikit. Jadi ia adalah tipu daya iblis ataupun syaitan. Jadi syukran jazilan, semoga rumusannya semoga kita sama-sama. Jadi Kak Intan cakap ni bukan sekadar kepada adik-adik semua tapi juga berpesan kepada diri sendiri. Sebenarnya bila Kak Intan, dia pengalaman peribadi. Kak Intan bila mengajar di UPM pun ataupun bila ada tugasan-tugasan macam ni kan, bila kita buat rujukan, kita sediakan bahan, dia jadi ingatan pada diri kita. Jadi bila kita bermalas-malas, asyik tengok telefon je, tak boleh, aku ni dah baca tentang menghargai masa kan. Jadi sama-sama kita menghargai masa dan menggunakannya untuk kerja bernilai ibadah. Okey, dengan itu Kak Intan mohon maaf jika ada apa-apa kekurangan Kak Intan serah balik kepada pengerusi K.Un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Intan, perkongsian yang sangat bermanfaat. Surah Al-As tu walaupun pendek tapi sangat padat dan kupasan Kak Intan tu memang lekat, memang senang nak faham dengan slide-nya yang menarik. So lekat kat hati kita. Kak Intan, boleh ke Kak Intan share slide tu dengan kita nanti? Boleh. Nanti bagi pada Norin. Nanti nanti Norin boleh pass pada ni, boleh? Untuk yang tak tahu, Kak Intan ni kakak ipar pada Norin Dina. Norin Dina Bash K.Un. Okey Kak Intan, kita nak bergambar dulu Kak Intan sebelum biasalah kan. Okay. Semua boleh on camera
Oh Nurin pun kat dalam kereta. Dia nak pergi mana tu? Malaysia ni.